Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, terutamanya kepada rakan-rakan saya yang berada di hadapan saya ini. Pertama sekali, malah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di dalam majlis yang kita santai-santai je, supaya majlis kita ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Okey. Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu makna ibadah. Okey. Makna ibadah ini dari segi bahasa ialah tunduk. Itu menyerahkan diri. Jadi dari sini pada segi istilahnya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala menurut apa yang diperintahnya oleh dalam Al-Quran dan dalam Al-Quran Karim, iaitu kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam urusan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey, menurut Ibn Taymiyah, saya bawakan contoh pengertian daripada Ibn Taymiyah yang mengatakan bahawasanya ibadah ini bukan sahaja kita namakan kepada salat 5 waktu, bukan itu. Tetapi menurut Ibn Taymiyah, ibadah ini menyeluruh, iaitu segala perkara kebaikan yang kita dah lakukan itu juga dinamakan sebagai ibadah. Okey, faham ya rakan-rakan sekalian? Okey, seterusnya saya akan memberitahukan kepada rakan-rakan sekalian berkenaan dengan kepentingan ibadah dalam diri kita. Yang pertama sekali, antara kepentingannya ialah ibadah ini sebagai simbol kita kepada agama kita Islam ni. Sebagai contoh, kita solat 5 waktu. Solat itu adalah sebagai simbol dalam ajaran Islam. Okey, seterusnya kepentingan ibadah juga ialah ibadah itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang bagaimana? Syukur ini bermaksud kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali nikmat iman nikmat iman dan Islam yang paling besar sekali. Seterusnya sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh dibilang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Di sini Allah menggunakan nikmat, iaitu kalimah mufrad. Nescaya mufrad ini satu. Nikmat Allah dalam Quran hanya satu. Dengan satu ni pun kita tak boleh bilang, hadirin sahabat-sahabat sekalian. Apatah lagi kalau Allah sebut jamak dalam Al-Quran, nescaya kita tak boleh dibilang dengan nikmat Allah. Nikmat Allah yang lain ialah termasuklah nikmat anggota tubuh badan kita ini, dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya. Ya Allah Subhanahu wa taala, maha agungnya kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Dengan itulah kita wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepadanya. Terusnya, kepentingan ibadah ini juga kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apabila kita solat contohnya, apabila kita puasa contohnya. Saya ambil contoh puasa. Dengan apabila kita berpuasa daripada subuh kita katakan hingga ke terbenamnya matahari. Okey, di situ kita dapat rasa diri kita ini akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan di sini, ibadah itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita antara kepentingan ibadah ini juga kita tengok kembali apakah tujuan asal kita diwujudkan di alam ini. Okey, sekalian rakan-rakan seperjuangan sekalian, qala Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa makna liya'budun?
Liya'budun itu ialah untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu adalah tujuan asal kita diwujudkan di alam dunia ini. Jadi liya'budun itu tadi adalah wajib ke atas kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Terusnya, apa yang dimaksudkan dengan kepentingan ibadah ini juga saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Antara lain juga ialah kepentingan ibadah ini ialah kita dapat orang kata ibadah ini dapat menjauhkan diri kita daripada segala maksiat. Qala Allah Ta'ala fi Quran Karim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah kita ini daripada fahsya'i wal munkar. Okey, di situ kita dapat fahami bahawasanya dengan kita melakukan ibadat solat, nescaya kita akan terhindar daripada melakukan segala maksiat. Tetapi timbul pula persoalan, macam mana ni Ustaz? Saya dah solat tapi tetap juga melakukan segala kejahatan, segala maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini kita perlu lihat kembali. Kita perlu cek kembali macam mana solat kita itu. Adakah solat kita itu sempurna ataupun tidak? Semasa kita solat tu, fikiran kita ni ke mana? Di sinilah timbulnya maksudnya apa? Kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat itu. Apabila solat kita khusyuk, apabila solat kita fokus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah solat kita akan sempurna. Jadi dengan solat yang sempurna, itu adalah kepentingan solat yang dimasukkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulannya di sini saya ingin simpulkan bahawa kepentingan ibadah ini amatlah penting dalam diri kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam, untuk menunjukkan identiti kita sebagai seorang Muslim. Lebih-lebih lagi apabila kita bertemu dengan rakan-rakan kita dalam non-Muslim, dia akan tengok, oh macam gini ibadah dalam Islam yang telah diajar kepada kita, apa itu Islam, apa itu kepentingan ibadah pada Islam. Okey, sekian sahaja daripada saya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah, apa yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri yang penuh dengan kelemahan. InsyaAllah kita sama-sama mengamalkan, kita sama-sama berkongsi apa yang telah diceritakan oleh kepada saya tadi. Sekadar itu saja daripada saya. Saya akhiri perkongsian saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Kalaukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang indah, senyuman pertama, ulurkan salam ukhuwah kita, berpesan mengingati, dituntut agama, kita bagaikan satu keluarga. Silaturahim ini tak akan terpisah, kita jalinkan seperti Rasulullah dan sahabat.